Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Tuan-tuan, hari ini kita sambung siri Al-Quran bercerita kisah Nabi Syuaib. Ini adalah kelas yang kedua. Syuaib Al-Madian dah selesai. Hari ini kita buat hijrah Syuaib alaihi salam, insya-Allah. Baik, topik kita hari ini adalah hijrah Syuaib. Hijrah Syuaib. Kita recall semula kisah Nabi Syuaib dalam Quran. Dalam Quran, kisah Nabi Syuaib ini ada 5 tempat. 5 petikan seperti yang tertera dekat skrin tuan-tuan. Kelas yang pertama dulu saya telah sebut bahawa kisah Nabi Syuaib ini, Nabi Syuaib bukanlah satu Nabi yang watak utama dalam Quran. Itu apa saya sebut dulu? Tak center. Dulu saya sebut bahawa Nabi Syuaib bukanlah watak utama dalam Quran. Dan oleh kerana dia bukan watak utama, maka sebab itulah kisah baginda hanya 5 tempat dan tidaklah terlalu panjang. Dan 5 tempat itu kita cover dalam 2 kelas yang kelas yang lalu dan juga kelas yang hari ini. Siapa Syuaib? Jom kita recall balik siapa Syuaib. Syuaib alaihi salam daripada keturunan Nuh. Bila kita semak daripada keturunan Nuh, Nuh ada 4 orang anak seperti yang tertera itu. Maka daripada anak dia Sam bin Nuh, datang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut. Kemudian datang juga Nabi Syuaib dari jalur yang sama. Nabi Syuaib bukan keturunan Ibrahim. Nabi Syuaib adalah jalur yang lain daripada keturunan Sam bin Nuh. Tapi dalam skrin tuan-tuan, saya letak Ibrahim, Lut dan Syuaib serentak satu level. Sebab Nabi Syuaib hidup sezaman dengan Nabi Lut, hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim, cuma di tempat berbeza. Saya ulang balik. Nabi Syuaib hidup sezaman dengan Nabi Lut, Nabi Syuaib hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim, cuma dia tinggal di tempat berbeza. So tuan-tuan, Nabi Syuaib berada di mana? Lingkungan dakwahnya di mana? Di Madian. Dalam senarai tuan-tuan, itu Madian. Kalau tuan-tuan tengok sedikit ke utara ada kota Al-Hijr, di bawah sedikit ada kota Al-Hijr, lebih ke utara ada Sodom dan Kanaan. Yang mana Sodom dan Kanaan tu tempat Nabi Lut dan juga tempat Nabi Ibrahim alaihi salam, dan itu kota Madian pada waktu tu. Tuan-tuan, tolong jawab sekejap. Kaum Madian ini juga dikenali sebagai Ashabul anyone? Aikah. Terima kasih. Aikah tu apa? Nama pokok. Nama Pokok besar. Kaum Madian ini juga digelar Ashabul Aikah. Ashabul Aikah, golongan yang sama, cuma nama berbeza. Kaum Madian juga digelar sebagai Ashabul Aikah. Ashabul Aikah kerana mereka ni rapat dengan Aikah. Mereka rapat, senang. Perkataan saya nak guna adalah mereka mendampingi Aikah. Mereka rapat dengan Aikah. Aikah maksudnya sebuah pokok besar yang berada di tengah-tengah kota Madian itu. Dan Madian ini subur antara lain kerana pokok itu. Madian ini satu tapak yang menjadi subur dan juga menjadi tumpuan antara lain kerana wujudnya pokok besar tersebut. So, para penyembah Aikah, mereka memuja pokok itu secara melampau, seperti mana hari ini ada orang yang menjadikan pokok-pokok yang besar secara melampau ni, mereka melampau terhadap pokok itu, mereka menyembah mereka menyembah pokok itu dan juga pelbagai-pelbagai yang lain lah. Pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada pokok tersebut. Itu adalah Ashabul Aikah, para penyembah Aikah. Kemudian, jom kita semak latar penduduk Madian, umat Nabi Syuaib seperti yang telah kita tahu sebelum ini. Madian bukan nama satu kaum. Sebaliknya, Madian nama satu kota penempatan. So, tuan-tuan bagi tahu saya. Madian bukan nama satu kaum. Sebaliknya, satu nama kota penempatan. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan, kaum apa yang duduk di Madian? Bangsa apa yang duduk di Madian? Jawab. Bangsa apa? Ashabul. Ashabul tu maksudnya ashab tu maksudnya sahabat. Sahabat bila plural jadi ashab. Itu bukan nama kaum. Tuan-tuan, Madian adalah nama kota, nama tempat. Jadi kaum apa duduk kat tempat tu? Campur-campur. Itu jawapannya, campur-campur. Kelas yang lalu saya telah pun discuss bagaimana Madian itu tempat kosong, akhirnya orang mula berkumpul, maka dia pun jadi sebuah kota. Dulu zaman Nabi Hud,
zaman Nabi sebelum Nabi kaum Samud, Nabi Saleh, kota Madian ni tak ada orang tinggal pun. Why? Kerana kota Al-Hijr lebih besar. Kerana kota Al-Hijr zaman kaum Samud lebih maju. Runtuh kota itu barulah timbul ketamadunan di tanah Arab, di Madian itu. Dan tuan-tuan, kalau nak lebih tepat lagi, di Madian itu penuh dengan bangsa apa? Jawapannya bangsa Arab. Bangsa Arab. Nabi Muhammad beritahu bahawa ada 5 nabi daripada Arab, antaranya adalah Nabi Syuaib alaihi salam, dan Madian itu memang berada di tanah Arab pun. Maksudnya tuan-tuan, ini adalah moyang-moyang kepada Arab yang lalu tinggal di Madian. Kemudian Nabi Syuaib adalah penduduk asal Madian. Dalam arti kata baginda lahir di Madian. Tadi saya sebut bahawa Madian ni kota baru. Ya, kota baru. Tapi Nabi Syuaib bukanlah first generation di Madian itu. Benar, Madian kota baru, tapi Nabi Syuaib bukan first generation. Baginda memang lahir di Madian. Baginda penduduk asal Madian tersebut. Kemudian kota Madian, kaum Nabi Syuaib, dan kota Sadom, kaum Nabi Lut, adalah 2 kota yang sezaman. 2 kota yang sezaman. Tuan-tuan, tolong beritahu saya sekejap. Waktu kita duk baca kisah Nabi Syuaib ni di Madian, kota Sadom dah musnah ke belum? Jawab. Dah. Sudah. Macam mana tuan-tuan tahu kata dah musnah? Macam mana tuan-tuan tahu? Sebab itu kota Madian, tempat Nabi Syuaib ni, kota Madian ni naik. Kaum Sadom, Naik ekonomi dia. kaum Nabi Lut sezaman. Memang Madian dah naik pun waktu Sadom tu. Memang waktu tu dah naik dah pun. Bukan sebab kota Sadom musnah Madian naik. Bukan. Tuan-tuan, pasal apa tuan-tuan kata dah musnah dah Sadom? Dalam ayat tu ada sebut. Ayat bulan lepas pula, kelas yang lalu, kita ada baca bahawa Nabi Syuaib pesan, Sadom pun tak jauh, kaum Lut pun tak jauh daripada kalian, baru sahaja kaum Sadom tersebut dimusnahkan. Kaum Lut tu baru saja dimusnahkan. Ini ayat minggu lepas, 2 minggu lepas. So tahulah kita bahawa waktu kisah Madian ini, sewaktu bercakap tentang Nabi Syuaib ini, kota Sadom itu telah pun musnah, dan itu 2 kota yang sezaman. Dan penduduk Madian digelar Ashabul Aikah kerana penduduk Madian menyembah sebatang pokok besar digelar Al-Aikah. Alhamdulillah. Yang tu kita recall. Yang tu cerita minggu lepas, 2 minggu lepas. Hari ni baru kita bincang cerita hari ni. Reaksi penduduk Madian. Bagaimana penduduk Madian react terhadap dakwah Nabi Syuaib, Rasul mereka. Maka tuan-tuan, jenayah besar penduduk Madian yang Allah sebut sebelum ini ada 2 sahaja. Yang pertama, mereka syirik kepada Allah dengan menyembah selain Allah. Termasuk mereka puja berhala. Terutama sekali mereka memuja pokok Aikah tersebut. Tuan-tuan, seperti mana Kaabah, kemudian di keliling Kaabah ada berhala yang banyak, demikianlah mereka memuja berhala, mereka memuja pokok Aikah yang besar itu, dan keliling pokok Aikah itu dikelilingi dengan berhala yang banyak. Mereka menyembah selain Allah, mereka mengkelilingkan pokok Aikah itu dengan berhala-berhala yang banyak. So itu jenayah besar yang pertama. Tuan-tuan, apa jenayah besar yang kedua kaum Madian? Anyone? Tipu timbangan. Curang dalam timbangan. Curang dalam timbangan, transaksi perniagaan. Mereka tipu dalam meniaga. Dan saya tak bahasa nak ulang apa maksud tipu dalam transaksi perniagaan tu. Saya tak bahasa nak ulang. Tapi poin dia tuan-tuan, 2 benda itu sahajalah yang membezakan kaum Madian dengan kaum-kaum yang sebelum. Sekarang tuan-tuan, kita nak fokus kejap. Saya tanya tuan-tuan, Mekah zaman Nabi Muhammad. Jenayah nombor 1 mereka buat tak? Ya. Buat. Ya. Jenayah nombor 1 orang Mekah Quraisy buat. Cuma mereka tak sembah Aikah lah, mereka sembah benda lain. Nombor 2. Jenayah nombor 2, musyrikin Quraisy buat tak? Buat. Dan mereka duk scam orang mai buat haji macam tu ke?
Mereka duk scam orang mai berumrah just like that. Dan orang Quraisy ni pula ambil kesempatan kerana mereka ni adalah Quraisy, ketua tanah Arab pada zaman Nabi Muhammad, mereka ambil kesempatan mereka curang dalam transaksi perniagaan just like that. Jadi tuan-tuan, membaca kisah Nabi mana pun, termasuk membaca kisah Nabi Syuaib, ianya adalah kisah Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. So, apa tuhmahan penduduk Madian terhadap Syuaib pada kelas lalu? Apa penduduk Madian kata dekat Syuaib bila Nabi Syuaib datang dan dakwah dua perkara tadi? Pertama, mereka tuduh solat Syuaib. Syuaib ni semayang banyak sangat. Syuaib, kami pun semayang juga. Engkau pun semayang juga. Kami pun puasa juga, engkau pun puasa juga. Cuma puasa engkau dan solat engkau tu, ibadah engkau Syuaib, membuatkan engkau ganggu privasi kami. Privasi orang lain. Privasi apa? Privasi mereka untuk syirikkan Allah dan privasi mereka untuk manipulasi perniagaan mereka. Untuk mereka tipu dalam perniagaan. Syuaib punya solat tu ganggu. Menunjukkan bahawa tuan-tuan, orang pergi surau, orang semayang ni belum tentu meniaga elok. Kepiah atas kepala belum tentu tak menipu. Belum tentu. Kita jumpa ramai dah pun. Kepiah atas kepala tapi menipu. Quraisy bagi tahu kata, Quraisy kepada Nabi Muhammad cakap benda yang sama. Penduduk Madian kata kat Syuaib benda yang sama. Engkau ni semayang banyak sangat ni. Sampaikan engkau halang kami syirik Allah dan engkau halang kami daripada kami meniaga ikut cara kami. Yang kedua, mereka tuduh Nabi Syuaib halang mereka tipu dalam meniaga tu sebab Syuaib nak buat seorang-seorang. Syuaib nak makan seorang-seorang. Syuaib, engkau halang kami tipu dalam meniaga sebab engkau nak tipu meniaga seorang-seorang. Itu tuduhan kedua kepada Nabi Syuaib. Seperti mana mereka tuduh Nabi Muhammad. Muhammad, engkau buat kerja engkau ni sebab kau nak jadi ketua Mekah, betul tak? Kau buat apa yang kau sebut sekarang ni sebab kau nak duduk dekat tempat Abu Lahab, betul tak? Kau nak take over tempat Abu Lahab. Kau nak warisi Abu Talib, ketua Bani Hashim. Itu motif kau. Betul tak Muhammad? Mereka tuduh Nabi Muhammad nak seorang-seorang bolot seperti mana mereka tuduh Nabi Syuaib seorang-seorang nak manipulasi perniagaan, bolot seorang-seorang. Yang ketiga, mereka sindir Nabi Syuaib sebagai satu orang yang santun dan juga waras. Ui, kau ni santunnya, duk kacau orang. Ui, kau ni warasnya. Mereka sindir. Demikian Nabi Muhammad juga disindir oleh Quraisy sedemikian rupa. Keempat, mereka gelar Nabi Syuaib satu orang yang terkena sihir. Dan Nabi Muhammad juga kena tumahan yang sama. 5, mereka gelar Nabi Syuaib menipu, dusta. Engkau sebut engkau terima wahyu, Syuaib engkau dusta. Kau sebut kata apa? Tuhan tak bagi kami buat dua benda tadi, engkau dusta. Engkau terima wahyu kat Gua Hira Muhammad, engkau dusta. Dan bla bla bla. Tuan-tuan, mereka gelar Nabi Syuaib seperti mana Quraisy menggelar Nabi Muhammad sebagai pendusta. Dan mereka menuduh penyampaian Syuaib tu tak difahami. Syuaib, kau cakap apa dah kami tak faham. Syuaib, kau cakap apa kami tak faham. Tuduhan yang ke-6. Sedangkan Nabi Syuaib, Nabi Muhammad gelar dia sebagai khatib al-anbiya, juru cakap para nabi, orator kepada para nabi. Tapi tuan-tuan, mereka kata Syuaib cakap tu kami tak faham. Sedangkan tuan-tuan pun faham. Tuan-tuan, nak test balik. Tuan-tuan faham ke tak faham? Nabi Syuaib larang mereka buat apa? Jawab saya. Sembah pokok. Timbangan. Satu, jangan sembah pokok. Nombor 2, jangan sempurnakan sukatan, jangan menipu dengan sempurnakan sukatan dan timbangan. Alright. Maksudnya tuan-tuan, tuan-tuan faham. Mereka tuduh kata Syuaib hang cakap apa kami tak faham. Bagaimana mungkin mereka tak faham? Tuan-tuan pun faham. Nabi Syuaib larang dua. Larang syirik Allah, larang daripada manipulasi transaksi perniagaan. Tapi mereka kata mesej Syuaib yang sesimpel itu pun mereka tuduh mereka tak faham. Dan yang terakhir, mereka anggap Syuaib ni berani lebih sebab dia menumpang pengaruh suku kaum dia. Menunjukkan bahawa suku kaum Nabi Syuaib ni gahlah juga di Madian tersebut. Tuan-tuan beritahu saya, Nabi Muhammad suku apa? Bani Hashim. Bani Hashim. Quraisy.
Nabi Muhammad itu Bani Hashim. Bani Hashim tu bawah Quraisy. Quraisy ni ada banyak suku lain. Quraisy tu satu suku yang besar. Bawah Quraisy tu ada Bani Hashim dan suku-suku yang lain. Tuan-tuan beritahu saya. Bani Hashim ni suku yang biasa-biasa ke? Suku yang ada pengaruh di kalangan Quraisy? Jawab. Ada Yang pengaruh. ada pengaruh. Yang ada pengaruh. Maka tuan-tuan, seperti mana Nabi Syuaib dia berkata, Syuaib, kau beranilah cakap lebih-lebih. Sebab mentang-mentang kau suku yang dihormati, kau beranilah cakap. Demikianlah dia berkata, Muhammad, kau beranilah cakap sebab engkau ni Bani Hashim. Kau beranilah cakap sebab Abu Talib lindung kau. Sebab tu kau berani sangat. Mereka anggap Nabi Syuaib hanya berani kerana dia menumpang pengaruh suku kaum, keluarga dia. Semua ini benda yang telah kita discuss pada kelas pertama dulu. So apa topik hari ini? Topik hari ini adalah apa reaksi penduduk Madian yang seterusnya. Kita masuk bahagian baru, bagaimana Nabi Syuaib diusir dari Madian dan akhirnya baginda berhijrah dari Madian. Qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumihi. Para pimpinan yang sombong dari kalangan kaumnya. Tuan-tuan beritahu saya dulu. Para pimpinan yang sombong, malak, para pembesar, para pimpinan. Tuan-tuan beritahu saya. Bila sebut pimpinan, sekadar tuan-tuan duk study Quran selama ni, sekadar tuan-tuan ikut daripada Adam sampailah sekarang, bila sebut pimpinan sahaja, para pembesar sahaja, selalunya para pembesar terhadap para rasul dan para nabi ni okey ke? Tak apa okey. Tak okey. Tak okey. Bila sebut pembesar saja, kita boleh bayang kata, pembesar ni mesti dia cakap lebih kurang. Pembesar ni mesti mulut tak jaga. Tapi tuan-tuan, untuk kes Nabi Syuaib, Allah tak kata para pembesar, titik. Allah kata para pembesar yang sombong dari kalangan kaumnya. Sekarang saya tanya tuan-tuan, ada tak para pembesar Madian, Nabi Syuaib, yang dia tak masuk kategori sombong? Ada tak? Adalah. Maka sekarang kita dapat satu maklumat baru bahawa beza Nabi Syuaib dengan Nabi-Nabi yang sebelum, Nabi Syuaib ni pertama, Nabi sebelum Allah tak bagi tahu pun bahawa ada suku kaum yang lindung dia. Tuan-tuan study daripada Adam sampailah Nabi Syuaib sekarang, tidak ada Nabi lain yang Allah bagi tahu kata, dia menumpang family dia. Tidak ada. Tapi Nabi Syuaib ada. Itu satu. Yang kedua, Nabi-Nabi yang sebelum, semua Allah hanya sebut para pembesar cakap. Para pembesar pun sebut macam ni. Para pembesar sebut macam ni. Dan kita faham, asal sebut para pembesar dia, lepas kita semak apa para pembesar dia cakap, kita tahu pembesar tu sombong. Tapi, untuk Nabi Syuaib, Allah beritahu kata, para pembesar yang sombong dari kaum Syuaib. Menunjukkan bahawa, satu, ya, ada sebahagian para pembesar kaum Syuaib, kaum Madian ini, mereka tak sombong terhadap Syuaib. Sekaligus, kita faham bahawa ada para pembesar kaum Madian yang ikut, yang support Syuaib. Sekarang kita patah balik. Nabi Muhammad SAW, bila sebut pembesar Quraisy, adakah semua pembesar Quraisy sombong ataupun sebahagiannya follow Muhammad? Ada sebahagian nolong. Abu Muttalib nolong. Abu Talib tolong. Abu Talib tolong. Umar Al-Khattab adalah pembesar Bani Adi. Kemudian Umar masuk Islam, dia backup Nabi Muhammad. Abu Bakar, dia pembesar Bani Taim. Abu Bakar backup Nabi Muhammad. Hamzah pembesar Bani Hashim. Bani Hashim of course lah. Tapi Hamzah sokong Nabi Muhammad. Poin dekat sini adalah, seperti mana Nabi Muhammad ada sebahagian pembesar Quraisy yang sokong dia, lindung dia, demikian jugalah Nabi Syuaib alaihissalam ada sebahagian pembesar kaum Madian sokong dia. Sekarang sebab tu Allah tak bantai semua pembesar Bani Hashim sama. Allah juga tak bantai semua pembesar Madian sama. Allah hanya sebut berkata para pembesar yang sombong dari kalangan kaum Syuaib. So, apa pembesar sombong jaga? Kita baca balik. La nukhrijannaka ya Syuaib. Syuaib, engkau jaga-jaga Syuaib. Kau tunggu Syuaib. Confirm, pasti kami akan usir engkau. Syuaib, kami confirm, pasti, for sure kami akan usir engkau. Wallazina amanu ma'ak min qaryatina.
dan kami akan usir sekali orang-orang beriman bersama engkau keluar daripada negeri kami ni. For sure kami jamin kami akan usir. Atau kalau engkau tak mau kami usir engkau, la ta'udunna fi millatina. Atau second choice, engkau kembali, patah balik. Engkau kembali kepada millatina. Millah. Tuan-tuan, saya nak tanda Ustaz. Tengok skrin, saya tanda Ustaz. Atau pilihan kedua, engkau kena patah balik kepada millatina. Kita sebut millah. Millah maksudnya legasi beragama. Legasi beragama maksudnya tuan-tuan, kau kena ikut balik legasi yang dah ada. Kau kena ikut balik benda yang selama ni memang dah ada dah. Kau kena ikut balik yang tu. Syuaib, kami make sure kami akan halang kau, kami akan halang orang-orang beriman bersama kau keluar daripada Madian ni. Kami jamin kami buat. Kecuali Syuaib, ada second choice. Engkau patah balik, engkau ajak pengikut kau patah balik ikut legasi yang lama. Legasi lama, ayat mudah kata mai sembah aikah baliklah. Mai sembah berhala baliklah. Ataupun ayat kita orang beriman, kau murtad masuk agama lama baliklah. Jangan saja tuan-tuan. Mereka kata mereka akan make sure Syuaib dihalau, diusir keluar. Apa yang menghalang selama ni Syuaib tak dihalau? Baru hari tu nak halau? Why? Sebab ada Betul yang dia. sokong dia. Ada pemimpin yang sokong dia. Maka tuan-tuan pun tahu bahawa dulu tak halau sebab ada pemimpin Quraisy yang pemimpin Madian yang besar-besar backup Syuaib. Maksudnya sekarang kita tahu bahawa mesti something happen yang menyebabkan ada pembesar yang berani kata, engkau just tunggu, kami akan buat satu cara, kami akan halau kau. Lepas buat apa? Quran tak bagi tahu. Maksudnya bagaimana mereka boleh tiba-tiba dapat pengaruh untuk halau Syuaib, Quran tak bagi tahu. Tapi tuan-tuan, bila kita compare dengan Nabi Muhammad SAW, kenapa tiba-tiba Quraisy boleh pilih untuk halau Nabi Muhammad daripada Mekah dan juga ancam untuk halau umat Islam daripada Mekah? Sebabnya Abu Talib mati. Bila Abu Talib mati, ketua Bani Hashim berubah kepada Abu Lahab. Waktu tu Bani Hashim pun tak support Muhammad. Dekat Mekah ada dua suku yang paling besar. Satu Bani Hashim, yang kedua adalah Bani Umayyah. Dulu Bani Umayyah tak support Muhammad. Bani Umayyah pada waktu itu ketuanya adalah Abu Jahal, tak sokong Muhammad. Bani Hashim, ketuanya pada waktu itu adalah Abu Talib. Bani Hashim sokong Muhammad. So, bila ada dua puak yang paling besar, satu sokong Muhammad, satu tidak, maka tak boleh buat apalah. Tapi bila Abu Talib meninggal dunia, yang take over sebagai ketua Bani Hashim adalah Abu Lahab, laknatullah alaih. Jadi tuan-tuan, bila Bani Hashim diketuai Abu Lahab, kemudian Bani Umayyah diketuai Abu Jahal, maka tuan-tuan, dua suku yang paling besar telah pun sama-sama satu kepala. Bila dua-dua sama-sama satu kepala, Nabi Muhammad punya defense system, suku yang defend dia kurang. Demikian kita boleh bayangkan bahawa berlaku benda yang lebih kurang sama kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Sebab tu mereka sebut, Syuaib, it just about time, kami akan halau kau keluar dari tempat ni, kami akan halau sekali dengan semua pengikut kau keluar dari tempat ni, atau second choice, engkau boleh murtad, patah balik kepada agama kami yang lama. Agama korang yang lama lah. Itu pilihan yang korang ada. Qala, Nabi Syuaib jawab, awalau kunna karihin, engkau tetap nak buat begitu walaupun kami tak suka? Engkau tetap nak buat begitu walau kami tak suka? Tuan-tuan beritahu saya, korang tetap nak buat meskipun kami tak suka? Tuan-tuan, tetap nak buat apa walau kami tak suka apa? Jawab. Keluarkan Syuaib. Tetap Halau. Syuaib meskipun kami tak suka? Satu. Atau nombor dua, Murtad. tetap juga nak kami murtad walaupun kami tak suka? Dua-dua lah tuan-tuan. Awalau kunna karihin, walaupun kami tak setuju, walaupun kami tak suka. Korang nak usir kami keluar kalau kami tak mau keluar? Kalau korang tak mau keluar, kami akan bungkus baju hang buang. Kalau kau tak mau keluar, kami terajang keluar. Itu maksudnya, walau kami tak suka, korang nak halau keluar? Yes. Ataupun kami murtad, korang murtad.
Kami tak mau murtad. Kalau korang tak suka kami murtad, kami ambil pedang. Paksa murtad. Walaupun korang tak suka, yes, walau korang tak suka, kami akan paksa korang murtad atau korang keluar. Tu nama dia, awalau kunna karihin, walaupun kami tak suka. Satu. Syuaib respon lagi. Qadif taraina 'ala Allahi kaziba. Sesungguhnya kami telah mengadakan pendustaan terhadap Allah. Kami ni orang beriman, kami Syuaib, kami orang Islam ni, qadif taraina 'ala Allahi kaziba. Kami ini telah pun mereka-reka mengada-adakan pendustaan terhadap Allah. In udna fi millatikum ba'da iz najjana Allah minha. Sekiranya kami kembali kepada legasi agama kalian setelah Allah menyelamatkan kami daripadanya. Tuan-tuan dengar ayat tu elok. Kalau kami murtad, kalau kami patah balik kepada legasi agama nenek moyang kami, hak kami lahir dalam agama tu, agama sembah berhala syirik tu, kalau kami patah balik pergi kepada situ, setelah Allah beri peluang kepada kami untuk selamat daripada syirik itu, bererti kami telah mereka-reka terhadap Allah secara dusta. Tuan-tuan, ini dosa besar, tuan-tuan. Mereka-reka terhadap Allah. Reka terhadap Allah, pendustaan adalah benda besar. Kalau kami patah balik kepada agama syirik kami setelah Allah masukkan kami dari Islam, Allah selamatkan kami daripada agama syirik, kami betul-betul mereka-reka pendustaan terhadap Allah. Kami menipu terhadap Allah, terhadap Tuhan. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Tidak wajar kami kembali kepada agama lama. Tidak wajar kami ikut semula ajaran nenek moyang, tak wajar. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna. Melainkan kalau Tuhan kami nak kami patah balik kepada agama lama. Sekadar yang kita tahu, Tuhan kita tak mau kita ikut agama lama. Sekadar yang kita tahu, Tuhan kita tak mau kita ikut nenek moyang secara membuta tuli. Tuhan kita tak mau. Sekarang Nabi Syuaib beritahu kata, kalau kami patah balik ikut legasi lama nenek moyang, maka kami betul-betul menipu terhadap Allah secara dusta. Dan kami tak layak, tak wajar kami patah balik kepada agama lama, melainkan kalau Tuhan kami nak kami buat begitu. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Pengetahuan Tuhan kami sangat luas, meliputi setiap sesuatu. Yes, kita boleh pura-pura murtad, boleh. Tapi tuan-tuan, kalau kita pura-pura murtad pun, Tuhan kami, pengetahuan dia meliputi setiap sesuatu. Korang nak halau, nak paksa, tuan-tuan pun tahu, kalau kita murtad sebab terpaksa, kalau kita sebut perkataan kufur sebab terpaksa, kalau kita makan babi sebab terpaksa, kalau kita sujud pada berhala sebab terpaksa, tak salah. Tuan-tuan pun tahu tak salah. Tapi Syuaib ingatkan, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Pengetahuan Tuhan kami sangat luas, meliputi setiap sesuatu. Kalaulah kami pura-pura sebab nak menjaga nyawa kami pun, kami malu dengan Tuhan. Kalau baru setakat baru duk ancam-ancam, tak buat betul-betul lagi pun, baru ancam. Ayat kita orang Melayu baru sembang lebat, baru sembang derah. Tentang kalau setakat orang ancam saja, ia belum lagi dianggap sebagai daurat. Belum lagi. Baru ancam. Tuhan kami pengetahuan yang meliputi setiap sesuatu. Allah tawakkalna. Kepada Allah kami tawakal. Kalian nak halau kami keluar? Kepada Allah kami tawakal. Masa depan, tawakal kepada Allah. Kalau betul kalian halau kami keluar, kepada Allah kami tawakal. Kalau betul kalian paksa kami untuk murtad, kembali kepada agama lama ini, kepada Allah kami tawakal. Isu masa depan, kita tak boleh kawal, Nabi Syuaib tak boleh kawal, no one boleh kawal bila bercakap tentang isu masa depan. Maka sebab itu Nabi Syuaib kata, kalau urusan tersebut, moga kepada Allah kami tawakal. So tuan-tuan, ancaman penduduk Madian kepada Nabi Syuaib dan pengikut dia. Pertama, diberi tekanan untuk murtad, kembali syirik dan bermaksiat kepada Allah. Ancaman penduduk Madian, satu, kembali murtad, kembali syirik, kembali bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat maksudnya tipu semula dalam berniaga. Ingat ada dua benda, satu mereka buat maksiat dengan tipu berniaga, yang kedua adalah mereka sembah selain pada Allah. Dia diberi tekanan supaya mereka buat kedua-duanya ataupun salah satu. Yang kedua, mereka diancam dengan rejaman dan penderaan fizikal.
Tuan-tuan, yang nombor 2 tu, kalau tuan-tuan ingat kelas yang pertama lepas, minggu lepas, mereka menunggu pengikut Syuaib di tepi-tepi jalan dan mereka ganggu. Betul? Pada kelas pertama dulu, kita bincang bagaimana mereka tunggu di jalanan dan mereka merejam dan memukul pengikut-pengikut Syuaib. Yang ada perlindungan adalah Syuaib, pengikut dia tidak. Yang ketiga, diganggu dan ditakut-takutkan secara kerap di jalanan. Dan yang terakhir sekali, diancam untuk diusir keluar daripada Madian. Inilah ancaman penduduk Madian kepada Syuaib dan pengikutnya. Sekarang tuan-tuan jawab saya. Semua benda ini, Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad kena ke tak kena? Jawab. Kena. 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 Whatsoever yang Nabi Syuaib kena, pengikut Madian kena, pengikut Nabi Muhammad pun kena juga. Sambung. I'malu ala makanatikum. Nabi Syuaib dengan tegas, Nabi Syuaib jawab, I'malu. Korang buatlah ala makanatikum, atas kapasiti kalian tu. Apa sahaja yang kalian boleh buat atas kapasiti kalian tu. Ala makanatikum. I'malu. Buat. Engkau pemimpin, engkau ketua polis, engkau JKKK, engkau ada kapasiti apa engkau boleh buat? Nabi Syuaib kata engkau buat. Atas apa saja kapasiti engkau buat. I'malu ala makanatikum. Inni amil. Sesungguhnya aku seorang pelaku. Ulang balik. Korang buat apa korang nak buat atas kapasiti korang tu, korang buat. Inni amil. Sesungguhnya aku orang yang buat. Aku pelaku. Aku amil. Aku orang yang buat. Tuan-tuan tahu perkataan amal? Amal buat. Amil orang yang buat. So tuan-tuan, dalam bahasa sehari-harian maksudnya macam ni lah. Korang buat apa korang nak buat, korang tengok aku akan buat sungguh-sungguh. Tuan-tuan, aku, Nabi Syuaib, korang buat apa korang nak buat, aku adalah pembuat. Aku dalam bab buat ni, memang aku buat sungguh-sungguh. Tuan-tuan beritahu saya, Nabi Syuaib bangun pagi setiap hari, kerja dia buat apa? Yang dia kata, aku akan buat. Dia buat apa? Dakwah. Dakwah. Nabi Syuaib bangun pagi dia dakwah. Bangun pagi dia kata sembah satu Tuhan, jangan sembah pokok tu. Jangan tipu meniaga. Niaga jangan elok. Itu kerja Nabi Syuaib. Pengikut Nabi Syuaib bangun pagi mai jumpa Syuaib, ingat kita sembah satu Tuhan, ingat ikut uzrah, ingat kita sembah satu Tuhan, jangan tipu meniaga. Itu yang kami akan buat. Bangun pagi esok pun kami akan buat. Kami akan konsisten buat. Inni amil. Sesungguhnya aku orang yang betul-betul akan buat. Dan korang ancam nak buat 1, 2, 3, 4. Korang ancam kami nak buat semua benda yang korang sebut tadi. Inni amil, aku betul-betul buat. Maka korang buatlah apa sahaja yang korang rasa korang nak buat tu. Korang buat. I'malu ala makanatikum inni amil. Lakukanlah apa yang korang nak buat tu. Lakukanlah. Sesungguhnya aku betul-betul satu orang yang akan buat. Aku betul-betul satu orang pelaku. Saufa ta'lamuna man ya'tihi 'azabun yukhzi. Sesungguhnya kelak kalian akan tahu siapa yang akan kena kepada dia siksaan yang menghina. Tuan-tuan, kaum Madian, mereka cuba nak kenakan siksaan yang menghina kepada Nabi Syuaib dan pengikut dia. Mereka cuba nak pukul, mereka cuba nak ganggu dekat jalan, dan sekarang mereka cuba nak usir pula. Mereka cuba nak kenakan siksaan yang menghina. Maka Nabi Syuaib kata, korang buat, kelak kalian tahu siapa yang akan ditimpakan siksaan yang menghinakan itu. Waman huwa kazib. Dan kelak korang tahu siapakah orang yang pendusta. Wartaqibu. Siap-siap. Wartaqibu. Get ready. Wartaqib. Ready. Buat persiapan. Wartaqibu. Inni ma'akum raqib. Aku juga turut bersiap-siap bersama kalian. Mereka bersiap buat apa? Mereka bersiap nak halau Syuaib keluar. Mereka bersiap nak buat tekanan supaya Syuaib diusir keluar. Pengikut Syuaib diusir keluar. Itu persiapan mereka. Nabi Syuaib kata, korang bersiaplah. Kami juga akan bersiap. Tuan-tuan, saya nak fokus pada bahagian nombor 2. Kami juga akan bersiap bersama-sama kalian. Tuan-tuan, bila kita tahu bahawa pihak belah sana, satu orang yang menentang kita ada buat apa-apa plan, tawakal juga. Betul, kita orang beriman adalah orang yang tawakal. Statement tu sangat betul.
Tapi tuan-tuan, kita tak tawakal kosong. Tawakal satu hal, tapi persiapan hal yang lain. Kita tawakal dan kita bersiap. Kita tawakal, yes, betul kita tawakal. Tapi kita tawakal dan kita bersiap. Kita tahu bahawa pihak musuh nak pukul kita tepi jalan, maka bersiaplah agar kita tak kena pukul tepi jalan. Kita tahu bahawa pihak musuh cuba nak halau kita keluar daripada tempat ni, maka kita cubalah buat defend kita agar kita tak dihalau keluar daripada tempat ni. Kita tahu kata pihak musuh nak potong elektrik dekat tempat kita ceramah, kita buatlah preparation agar elektrik tempat kita ceramah ada backup. Umat Islam tawakal satu hal, yang kedua preparation untuk tawakal perlu berlaku juga. Jangan kita buat relax, lambat, tak buat apa, tak boleh macam tu. Nabi Syuaib kata, korang buat, korang bersiaplah, kami juga akan turut bersiap. Sama-sama siap. So tuan-tuan, perilaku penentang pada kemuncak keingkaran. Saya tanya satu orang, Kak Azwar? Kak Azwar? Saya. Okey Kak. Perilaku penentang pada kemuncak keingkaran seperti mana Nabi lain ada 3. Nombor 1. Tidak lagi berminat mendengar hujah ilmiah. Soalan saya. Kaum Madian dah buat ke belum nombor 1 ni? Dah. Kaum Madian Dah. pada waktu kita tengah bercakap ni, Dah. mereka tak berminat dengar hujah ilmiah. Hujah ilmiah ni kelas lepas. Mereka tak mau dengar dah hujah ilmiah tu, cerita kelas lepas. 1. Yang kedua, mereka cabar agar seksaan Allah disegerakan. Bila Tuhan nak pukul? Bila Muhammad? Bila Syuaib? Bila? Kak Azwar, nombor 2 tu mereka dah buat ke belum? Dah ke belum Kak Azwar? Sudah. Dah. Kelas yang lalu mereka kata turunkan timpa kami kepingan-kepingan dari langit. Bila Tuhan kau nak timpakan kami dengan kepingan dari langit tu? Bila? Mereka cabar. Yang ketiga, mereka menentang dengan tindakan keras secara fizikal. Sekarang saya tanya Kak Azwar, nombor 3 dah buat ke belum? Diorang baru ugut. Nombor 3 tu buat sekarang lah. Lepas mereka ugut, mereka mula buat. Mereka belum usir, tapi mereka mula tekan untuk diusir keluar. Mereka mula pukul tepi jalan, mereka mula buat itu, mereka buat ini dan mereka, ingat, mereka tak boleh usir terus macam tu. Mereka kena buat tekanan supaya sama ada kita usir keluar ataupun mereka terpaksa keluar secara sukarela lah. Jadi tak sukarela, tapi fahamlah kan? Ditekan sehingga orang tu keluar sendiri. Kita boleh pecat satu orang ataupun kita boleh bebankan satu orang, tekan satu orang sampai dia letak jawatan. Dua-dua tu sama ya. So Kak Azwar, nombor 1 kaum Madian dah buat. Nombor 2 dah buat, nombor 3 dah buat. Sekarang saya tanya tuan-tuan, saya tanya Kak Azwar. Kalau 3-3 tu dia dah buat, kemuncak keingkaran dah berlaku, benda apa lagi nak buat Kak? Apa lagi Nabi Syuaib boleh buat ke orang yang dah buat ketiga-tiga tu? Berdoa pada Allah. Jawapannya tak ada apa dah boleh buat, yang tinggal cuma doa. Nabi Syuaib alaihi salam. Nak doa apa Kak Azwar? Kak Azwar kata tinggal Turunkan balasan, siksaan. saya akan doa keampunan, doa turunkan balasan. Maka tuan-tuan, bila orang itu berada di kemuncak keingkaran, nothing we can do. Bila orang tu memang telah pemblok otak dia, tak berminat dan nak berhujah. Sebab agama Islam, agama kita adalah agama hujah. Agama kita adalah kita bertukar pandangan. Kita berhujah kenapa tak boleh sembah pokok. Kita berhujah kenapa tak boleh menipu dalam perniagaan. Agama kita agama hujah. Demikian Nabi Syuaib berhujah panjang lebar pada kelas pertama dulu. Agama kita agama hujah. Jadi, bila pihak belah sana tak berminat nak mendengar hujah, maka Nabi Syuaib nak buat apa lagi? Nak cakap pun tak mahu dah. Quran adalah benda yang perlu didengar. Nabi Muhammad waktu dia dakwah membacakan Quran. Quran adalah benda yang perlu didengar. Tapi kalau pihak belah sana tak berminat nak dengar, then apa lagi boleh buat? Nak dakwah apa lagi? Sebab kita nak buka mulut, dengarkan, memperdengarkan pun orang sana tak mau dengar dah.
orang sana tak berminat nak mendengar hujah ilmiah, maka nothing we as Muslim can do. Orang sana dah mula untuk cabar seksaan. Cabar mukjizat turun, cabar seksaan turun. Kita tak boleh melaksanakan seksaan. Dia cabar seksaan turun, bukan kita boleh ambil seksaan bagi. Kita tak boleh buat. Benda ketiga, mereka mula buat penentangan fizikal. Tuan-tuan, bila ada orang tumbuk muka kita, penentangan fizikal, bila ada orang tumbuk muka kita nak baca Fatihah ke? Jawab. Tuan-tuan, orang tumbuk muka kita baca Fatihah. Tak, Balas. kita tumbuk balik. Orang tumbuk muka kita baca Alam Nasrah. Macam tu ke? Tak. Maksudnya, bila orang tumbuk muka kita, takkan kita nak berhujah, wahai saudara, kenapa saudara menumbuk saya? Tidakkah saudara tahu bahawa menumbuk itu tak boleh? Takkan nak cakap macam tu. Mana boleh? Jadi, poin saya adalah, nothing Nabi Syuaib can do. Bila orang sudah tak berminat mendengar, bila orang mula mencabar itu ini, dan bila orang mula buat tindakan fizikal. Jadi apa lagi yang tinggal bila semua audien kita berada di kemuncak keingkaran? Kalau baru satu orang buat macam tu, kita boleh abai orang tu pergi dekat orang lain. Bila dua orang buat macam tu, kita abai dua orang ni, kita pergi jumpa dekat orang lain. Tapi, kalaulah, tuan-tuan bayang macam ni, tuan-tuan duduk kat satu penempatan. Tuan-tuan sebahagian duduk kat Shah Alam. Bayang macam ni lah, kalau tuan-tuan duduk kat satu daerah, tuan-tuan bolehkah cover the whole daerah? Tak boleh pun. Bayang macam ni Kalau tuan-tuan tinggal dekat satu daerah Shah Alam contoh, adakah setiap penjuru Shah Alam tu tuan-tuan boleh capai dan kenal semua orang? Jawapannya tak. Dan tuan-tuan bila sebut Shah Alam tu kawasan tuan-tuan ke? Jawapannya tak pun. Kawasan aku ni section U5 je. Memanglah Shah Alam tu daerah aku duduk, tapi kawasan yang betul-betul aku familiar, kawasan yang aku betul-betul kenal orang, dan kawasan yang betul-betul orang kenal aku ni satu qaryah je, satu penempatan je. Mungkin 2 km radius, 4 km radius, 5 km radius je kawasan kita yang betul-betul. Maka saya tanya tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan lah kalau kita buat dakwah betul-betul, 10 km radius keliling kita, 10 tahun sempat tak kita jumpa semua orang 10 km keliling kita? 10 tahun. Agak-agak sempat tak? InsyaAllah sempat. Poin dia kat sini. Kalau setakat dua orang buat perangai terhadap kita, mencabarlah, duk pukul berbagai, dua orang, kita boleh abai dua orang tu, kita pergi dekat orang lain. Tapi kalau dah 10 tahun kita buat benda tu, kita dah pun cover radius 10 km, orang ni dah jumpa, orang tu dah jumpa, orang ni dah jumpa, orang tu dah jumpa. Maksudnya muka kita ni dah well known dah dekat seluruh fasa kita tu. Muka kita ni, kita tak buka mulut lagi dia kata, tu satgi dia mai tu nak sembang Quran tu. Dia tu mai bagi salam tu bukan bagi salam kosong. Tu nak table talk tu. Tu dah muka kita memang wanted dah pun. Sebab 10 tahun dah kita buat kerja tu. Kita telah pun dikenali oleh orang keliling sebagai orang yang kata jangan sembah pokok. Kita satu orang yang memang 10 tahun dah duk dakwah kepada orang agar jangan tipu dalam berniaga. Muka kita well known. Ini menyebabkan bukan dua orang yang buat penentangan. Tapi berapa orang? 50. 500 orang. Kadang-kadang ada satu NGO tu, kita tengah ceramah, dia pergi maki kita kat belakang. Maksudnya, gangguan itu kuat. Mula-mula baru NGO, tiba-tiba wakil rakyat pun lawan juga. JKK pun lawan juga. Mula masuk dekat bahagian para pembesar. Tuan-tuan, kalau orang tepi jalan gaduh dengan kita, ataupun buat tekanan kepada kita, kita mungkin boleh abai lagi. Tapi kalau yang buat penentangan tu ketua polis, YB, JKKK, tuan-tuan yang tu berat. Maksudnya tuan-tuan, dekat tempat itu, istilah bagi orang berniaga dan istilah bagi orang berdakwah ni adalah tempat tu dah tepu. Tempat tu dah tepu. Kita dah tak boleh nak jumpa prospek baru. Siapa-siapa berniaga jenis duk jual produk ni, contoh tuan-tuan jual Astro, Selcom, duduk promo orang mai ambil Selcom. Jual Astro, mai lah daftar Astro. Tuan-tuan akan buka kemah kat satu tempat. Setiap hari kan buka kemah kat situ? Tak.
Mungkin 2 minggu je kot. Lepas 2 minggu, tuan angkat kemah tu letak tempat lain pula. Why? Sebab lepas 2 minggu, pot tu dah tepu dah. Tuan-tuan tu jumpa muka tu ya. Dia tengok muka kita tahu dah. Nak jual Selcom. Muka ni nak jual Astro. Tahu dah. Muka ni tahu dah. So kita akan tukar tempat baru. So bila Nabi Syuaib lama berada di Madian, Madian tu dia punya market dah tepu. Dan orang yang lawan dia pun dah ramai. Nabi Muhammad berdakwah dekat Mekah sampai tepu tu berapa lama tuan-tuan? Nabi Muhammad berdakwah di Mekah 12 tahun. Tuan-tuan, berapa lama? Jawapannya, Nabi Muhammad mula hijrah tahun ke-13. Bila tepu, saya tak rasa tepu tahun ke-13. Lebih tepat lagi, Mekah itu mula tepu pada tahun yang ke-7 lagi. Iaitu apabila boikot Bani Hashim bermula. Boikot Bani Hashim bermula pada tahun ke-7 zaman Nabi Muhammad. Menunjukkan bahawa market di Mekah itu dah tepu tahun ke-7 lagi. Cumanya nak hijrah tak ada tempat nak terima. Tahun ke-13 tu baru jumpa pot baru nak bergerak. Tuan-tuan boleh bayang tak bila market tepu dan kita masih perlu stay dekat situ, bagaimana mental kita yang perlu stay dekat situ itu terganggu. Itulah fasa yang berat Nabi Muhammad tanggung, dan sekarang fasa yang berat Nabi Syuaib tanggung. Maka tuan-tuan masuk bahagian baru doa Syuaib. Apa doa Nabi Syuaib? Rabbana, wahai Rabb aku, wahai Tuhan aku, wahai Tuhan kami, bukan aku, wahai Tuhan kami. Iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Bukakanlah untuk kami dan kaum kami. Bukakanlah untuk kami dan kaum kami. Kami siapa dia? Bukakan untuk kami. Kami itu adalah Syuaib dan orang beriman. Bukakan untuk kami dengan kaum kami. Kaum kami adalah Madian-Madian yang lain yang tak beriman tu. Ya Allah, bukakanlah, selesaikanlah urusan kami ni. Tepu dah market ni. Mereka start pukul kami dah pun. Wahai Tuhan, bukakanlah penyelesaian untuk kami ni. Iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Bukakanlah untuk kami dengan buka yang benar. Siapa-siapa ikut kelas hari Rabu, baru ni kita baca surah Al-Fat. Surah Al-Fat itu kan surah pembukaan, surah kemenangan. Maka sekarang Nabi Syuaib doa agar Allah bukakan pintu. Bukakan kemenangan. Bagi menanglah kami kat atas mereka cepat sikit. Bukakanlah jalan kepada kami, jalan yang baru. Bukalah untuk kami, please. Wa anta khairul fatihin. Engkau sebaik-baik pembuka. Engkau sebaik-baik pemberi kemenangan. Wahai Tuhan, selesai dah kot. Dah banyak lama dah ni. Tepu dah tempat Madian ni. Penentangan mereka pun berat dah ni. Selesaikanlah ya Allah. Tak ada benda dah kami boleh buat. Wahai Allah, selesaikan untuk kami. Please, selesaikan untuk kami. Engkau sebaik-baik penyelesai, pembuka. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihim. Para pembesar yang ingkar daripada kaumnya pun berkata. Bila Nabi Syuaib mula angkat tangan, of course pengikut Syuaib aminkan. Pengikut Syuaib pun doa benda yang sama. Waktu mendengar perkara-perkara itu, para pembesar kaum Syuaib kata, la inittaba'tum Syuaiba. Ish korang ni, kalau korang masih kekal ikut Syuaib, innakum izan la khasirun. Kalau kalian tetap ikut, kekal ikut, confirm kalian akan jadi orang yang sangat rugi, paling rugi. So tuan-tuan, tadi kaum Madian ini, para pembesar offer, kau murtad atau kau keluar. Kau keluar diusir, ada penekanan ataupun kau murtad. Kata dua. Maka tuan-tuan, pengikut Syuaib pilih untuk stay. Pilih untuk bersama dengan Syuaib. Seperti mana pengikut Nabi Muhammad pilih untuk bersama Nabi Muhammad. Maka sekarang, ada kata dua. Keluar, kami usir keluar, kami akan paksa kau tinggalkan tempat ni, atau kau murtad. Maka mereka pilih untuk stay bersama Syuaib. Maka pembesar kata, oi, korang ni keras sungguh. Kalau korang stay bersama Syuaib, korang akan rugi. Maka tuan-tuan, tibalah hari doa itu dibuka. Tibalah hari doa itu dimakbulkan. Hari hukuman.
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakazzabuhu, mereka mendustakan Syuaib. Mereka fakazzabuhu, mereka mendustakan Syuaib. So, apa jadi? Maka tuan-tuan, setelah Nabi Syuaib angkat tangan berdoa dan mereka masih mendustakan baginda, maka mulalah episod malapetaka besar, yang mana malapetaka itulah yang memusnahkan penduduk Madian. Malapetaka besar yang memusnahkan penduduk Madian itu ada 3. 1, 2, 3. Baik tuan-tuan, bila sebut malapetaka besar ada 3, ya sama aja macam Nabi sebelum kan. Nabi Lut dulu pun ada 3. Nabi Saleh dulu pun ada 3. Nabi Hud dulu pun ada 3. Memang terikmat Allah Ta'ala. Allah bagi 3. Malapetaka besar itu ada 3. Yang pertama, Allah sebut, فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ ظُلَّةٍ. Maka digenggam kaum Madian itu, orang zalim itu, dengan hari yang mendung. Digenggam. Allah rentak orang-orang ingkar kaum Madian itu pada hari yang mendung. Tuan-tuan, satu hari mereka telah berusir Syuaib and the gang. Mereka halau Syuaib and the gang. Syuaib and the gang keluar meninggalkan Madian dalam keadaan yang mereka anggap hina. Bila Syuaib and the gang meninggalkan Madian, maka Madian mula dilitupi oleh hari yang mendung. Maksud apa hari yang mendung? Siang. Tapi makin lama makin gelap. Makin lama makin gelap. Makin lama makin gelap. Tuan-tuan, kalaulah hari siang, macam mana Allah nak bagi gelap? Bayang. Hujan. Nak hujan. Selain Tutup matahari. Awan tebal. Gerhana. terima kasih, awan tebal. Awan tebal. Yaumul Zullah, hari mendung tersebut adalah Allah hantar awan yang cukup tebal. Awan tersebut cukup tebal, dia menutup sampai mendung. Gelap. Maka tuan-tuan, nombor 1 hukuman mereka adalah dengan hari yang cukup mendung. Cukup gelap. Mereka belaga kepala tengah-tengah jalan. 1. Ringan. Sambung. Fa'akhazatil lazina zalamu sayhah. Gelap, 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 gelap. Digenggam orang ingkar itu, orang zalim itu dengan sayhah. Pekikan kuat dari langit. Awan yang melindung mereka gelap itu tiba-tiba dengar pekikan kuat daripada awan yang melindung mereka. Pekikan kuat dari langit. Sayhah. Tuan-tuan, saya sebut dah. Bila pekik kuat, pekik ni bunyi. Bila bunyi ini kuat melampau, tuan-tuan simple je. Bunyi. Sekarang tuan-tuan sedang mendengar bunyi. Saya bercakap, tuan-tuan dengar bunyi. Sebahagian tuan-tuan duduk dalam aircon, tuan-tuan dengar aircon tuan-tuan tu sedang berbunyi. Sebahagian tuan-tuan duduk bawah kipas, kipas tu berbunyi. Bunyi tu tak ganggu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kalau bunyi tu makin kuat, makin kuat, makin kuat, apa jadi? Kita terganggu. Tuan-tuan, saya ingat lagi masa saya UIA tahun kedua kot. Masa tu dekat PWTC ada buat pameran, ada pameran keganasan apa tu, anti perang yang Mahathir buat tu. Bagaimana Amerika Syarikat dekat penjara Abu Sayyaf, Abu Sayyaf, penjara Abu Ghraib kot, dekat Baghdad, bagaimana tentera Amerika seksa orang. Antara cara mereka seksa orang adalah mereka bagi, mereka ikat satu orang tersebut dekat kerusi, kemudian mereka ambil earphone tu letak dekat kepala, pasang lagu Daddyku, lagu tu lah. Tapi tuan-tuan, dia pasang lagu tu hyper volume. Volume yang sangat tinggi. Kemudian dia ulang sampai gila orang ni. Dia tak boleh tahan. Sebab kuat sangat dan juga dia ulang kat tu je. Tuan-tuan, lagu dia pun, muzik dia pun cuma bunyi. Tapi tuan-tuan, bunyi boleh menyeksa orang. Tuan-tuan, kalau bunyi kuat sangat, telinga kita jadi apa? Pekak. Pecah ke gendang telinga? Pecah. Pecah gendang telinga. Pekak. Gila macam tu kan. Dan tuan-tuan, Allah sebut bunyi dia sebut bukan pakai kat telinga. Bunyi ni getaran. Menyebabkan daging-daging mereka juga boleh bergetar. Tuan-tuan, telinga kita boleh pecah sebab selaput telinga adalah daging yang paling nipis. Tapi tuan-tuan, kalau bunyi tu lebih kuat lagi, bukan setakat telinga pecah. Daging pun boleh pecah. Dan itulah sayhah yang telah musnahkan kaum-kaum sebelum, termasuk kaum Syuaib, termasuk kaum Madian.
Bagaimana mereka dimusnahkan dengan bunyi yang terlampau kuat. Pekikkan dari langit tersebut. Fa akhazatil lazina zalamu sayha. Digenggam orang zalim itu dengan pekikkan yang kuat. Fa akhazathumur rajfah. Kemudian digenggam pula mereka dengan rajfah, gempa bumi. Sekarang tuan-tuan, telinga dah sakit. Badan kita bergegar, bumi pula bergegar, lalu mereka bergelimpangan dalam gempa bumi tersebut. Tuan-tuan, malapetaka besar musnahkan penduduk Madian ada 3. Yang pertama, Yaumuz Zullah, hari mendung. Allah hukum mereka dengan sayhah, pekikkan dari langit. Allah hukum mereka dengan rajfah, gempa bumi. Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Lalu mereka tersungkur bergelimpangan dalam kediaman-kediaman mereka. Kerana mendung tersebut, kerana bunyi terlalu kuat, kerana gempa bumi tersebut, kalian lihat mereka tersungkur bergelimpangan, mati kosong sahaja dalam kediaman-kediaman mereka. Ka'allam yarnau fiha. Seolah-olah kediaman-kediaman itu mereka tak pernah duduk langsung kat kediaman tersebut. Tuan-tuan, beritahu saya, keadaan macam mana orang mati kelihatan seperti mereka tak pernah tinggal pun dekat tempat tu. Tempat tu jadi macam mana? Sehingga kan Allah kata, Madian tu macam orang tak pernah duduk. Tuan-tuan, jadi macam mana sampai orang macam tak pernah duduk tu? Untuk Padang jarak, padang terkukur. Padang jarak, padang tergugur. Tuan-tuan, kalau kita pergi kat satu tempat, tengok bangunan runtuh, kita tahulah ada orang duduk. Kalau kita pergi satu tempat, dan kita tengok ada mayat banyak, kita tahulah kata, mereka ni baru lepas mati. Dulu mereka duduk sini. Tapi Allah kata, mereka tersungkur bergelimpangan dalam kediaman-kediaman mereka, macam tempat tu tak pernah ada orang duduk. Tempat tu ada, tapi orang duduk tak ada. Orang duduk tak ada. Maksudnya apa tuan-tuan? Rumah mereka masih ada. Bangunan mereka masih ada. Mungkin retak-retak sikit, runtuh sikit, apa sikit. Tapi mayat tak ada. Kenapa mayat tak ada? Kenapa mayat tak ada? Mayat jadi abu. Sebab Hancur. Tertimbus. hancur. Rupanya sebab hancur. Kenapa hancur? Sebab Allah hukum dengan pekikkan. Tu saya sebut tuan-tuan. Pekikkan getaran bila kuat sangat sampai kita pecah. Sampai daging boleh pecah. Gempa bumi tersebut pula goncang-goncang lagi daging kita ni pecah. Bila pecah jadi abu je. Tinggal Allah sebut ada darah-darah sikit. Ada pakaian-pakaian sikit. Adalah benda-benda yang kecil-kecil. Kelihatan mereka bergelimpangan tapi nampak macam mereka tak pernah tinggal dekat tempat tersebut. Allazina kazzabu Syu'aiba. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib itu. Ka'allam yarnau fiha. Seolah-olah langsung tak pernah mendiami negeri itu. Allazina kazzabu Syu'aiba. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib itu. Kanu humul khasirin. Confirm memang mereka orang rugi. Tadi tuan-tuan, para pembesar ni kata apa? Kalau korang ikut Syu'aib, rugi. Kalau korang ikut Syu'aib, confirm rugi. Bodoh ikut Syu'aib, korang dihalau keluar. Bodoh ikut Syu'aib, korang kena pukul. Baik tu saya ikut Syu'aib. Korang ikut Syu'aib, rugi. Allah sebut mereka dimusnahkan, confirm orang-orang dimusnahkan itu rugi. Walamma ja'a amruna. Tatkala datang sesaan kami yang kita bincang tadi. Najaina Syu'aiba. Kami selamatkan Syu'aib. Wallazina amanu ma'ah. Dan kami selamatkan orang-orang beriman bersama Syu'aib. Birahmatin minna. Dengan kasih sayang kami. Tuan-tuan beritahu saya, bagaimana Syu'aib dan juga kaum dia dengan pengikut dia diselamatkan sewaktu hukuman itu berlaku? Bagaimana? Berhijrah tempat lain. Sebab mereka diusir, which is mereka hijrah keluar daripada Madian. Tuan-tuan, bagi tahu saya, kalau tuan-tuan lahir dekat Malaysia, Malaysia ni besar sangat. Kalau tuan-tuan lahir dekat Kedah, kemudian tuan-tuan hijrah pergi KL, kalau boleh nak mati kat mana? kat kampung. Tuan-tuan, kalau boleh nak balik kampung. Sebab apa? Bak kata orang, hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang, baik negeri sendiri.
Tuan-tuan, kampung tempat kita membesar ni ada sentimental value. Tempat kita membesar ada sentimental value. Maka tuan-tuan, Syuaib dia keluar, kemudian dia dapat tahu kata Madian musnah. Dia mai balik tak? Jawab. Datang. Mai Dia balik lah tempat kampung dia semula. Maka dia pun datang balik dekat U5 tersebut. Datang balik kat Shah Alam. Dia mai balik kat Madian. Dia pun kata, fatawalla anhum. Syuaib berpaling ke atas mereka. Tengok, Syuaib patah balik. Ketika musnah, fatawalla anhum. Syuaib patah balik. Syuaib berpaling semula melihat mereka. Madian dah musnah dah pun. Tapi Syuaib datang semula. Syuaib telah pun hijrah keluar bersama kaum dia. Madian musnah. Bila Madian musnah, Syuaib dan kaum dia datang semula ke Madian. Fatawalla anhum. Syuaib berpaling semula ke atas mereka. Faqala. Dan Syuaib kata, ya kaum, wahai kaum, wahai U5, wahai Shah Alam. Dia cakap dengan mayat je. Dia cakap dengan rumah-rumah runtuh je. Ya kaum, laqad ablaghtukum risalati rabbi. Sesungguhnya aku telah menyampaikan perutusan aku. Perutusan Tuhan aku. Risalah Tuhan aku ni aku dah sampaikan dah pun. Wa nasahatu lakum. Dan aku sudah pun nasihat kalian. Panjang lebar aku nasihat kalian. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. So korang bagi tahu aku, bagaimana aku perlu bersedih terhadap golongan yang tetap juga nak ingkar. Aku dah bagi nasihat dah pun. Tapi kalau korang tetap nak ingkar, apa orang yang boleh bagi nasihat? Boleh cakap lagi. Tuan-tuan tegur anak, jangan bawa motor laju. Jangan rempit. Jangan bawa motor laju. Jangan jatuh lagi. Jangan. Anak bawa motor laju juga. Kemudian jatuh, kaki kena potong, tuan-tuan. Soalan. Nasihat dah bagi. Mesej dah bagi. Tiba-tiba dia jatuh juga. Bila jatuh juga, tuan-tuan, tekilan ke? Bagi tahu, tekilan ke, tuan-tuan? Tuan-tuan, pada muka lah tekilan apa? Tak ada tekilan apa? Mak dah kata dah jangan bawa laju. Mak tak kata kan dulu. Kita pudah telinga lagi ada bila anak jadi macam tu. Tuan-tuan, tak tekilan. Sebab tak tekilan? Sebab kita dah buat urusan kita. Kita dah laksanakan bahagian kita. Kita dah bagi nasihat dah pun. Wahai kaum, aku dah sampaikan utusan-utusan Tuhan aku. Perutusan, risalah-risalah, surat-surat Tuhan aku. Wa nasahtu lakum. Aku dah bagi nasihat dekat kalian dah pun. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Bagaimana aku perlu sedih terhadap orang yang tetap ingkar macam hampa-hampa ni. Tuan-tuan, ada soalan setakat sekarang? Alright, tak ada soalan? Okey, tak ada soalan? Tak ada soalan, kita move on. Kesimpulan. Tuan-tuan, untuk kesimpulan ni bantu saya je buka mikrofon ramai-ramai. Tuan-tuan dekat Facebook, kalau ada soalan boleh tulis. Baca dari mana. Baik, tuan-tuan. 1, 2, 3. Ala bu'dan limadyan. Allah tanya, tuan-tuan jawab. Ala bu'dan limadyan. Bukankah binasa kesudahan kaum Madian? Ya. Ala bu'dan limadyan. Bukankah kebinasaan kesudahan penduduk Madian? Jawab. Ya. Sama ba'idat Samud. Bukankah dia musnah macam kaum Samud musnah? Jawab. Ya, betul. Tuan-tuan, bukankah kaum Madian musnah macam kaum Samud musnah? Apa persamaan kaum Madian dengan kaum Samud? Persamaan kaum Madian dengan kaum Samud adalah ayat terakhir Rasul mereka. Ayat terakhir Rasul mereka apa dia? Wahai kaum Madian, wahai kaum Samud. Dua Rasul berbeza cakap benda sama kepada dua audien berbeza. Setelah audien dia dimusnahkan, aku dah bagi nasihat dah. Cuma Nabi Soleh dulu kata, aku dah bagi nasihat. Tapi kalian tak suka kepada orang, tapi kalian tak suka mendengar nasihat.
Itu Nabi Soleh kaum Samud dulu. Dan sekarang Nabi Syuaib kaum Madian, wahai penduduk Madian, aku bagi nasihat dah. Bagaimana mungkin aku bersedih lagi terhadap orang-orang yang tetap nak ingkar. Itu persamaan kaum Madian dengan kaum Samud. Bukankah kebinasaan kesudahan penduduk Madian? Ya. Bukankah musnah mereka seperti mana kesudahan kaum Samud? Ya. Wa in kana ashabul aikah la zalimin. Para penyembah aikah itu memangnya orang-orang zalim. Fantaqamna minhum. Lalu kami Allah mengambil pembalasan dari mereka. Wa innahuma labi imamin mubin. Sesungguhnya kedua-dua kota itu, ini surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr bercakap tentang kedua-dua kota itu merujuk kepada Madian dan kota Sadum. Ingat? Madian dan Sadum musnah lingkungan waktu yang sama. Saya nak bagi gambaran lebih kurang macam ni lah. Ogos Sadum musnah, Disember Madian musnah. Dekat tahun yang sama. Tahun yang sama. Sesungguhnya kedua-dua kota itu, Madian dan Sadum, terletak di Imamin Mubin, di jalan-jalan yang jelas. Sampai sekarang masih jelas. Sadum. Tuan-tuan, hari ini, hari saya tengah bercakap ni, boleh tak tuan-tuan pergi dan lihat peninggalan kota Sadum? Boleh tak boleh? Jawab? Boleh. 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 Tengok kat mana? Laut mati. Tengok dekat Mati. laut, laut mati. Mati. Hari ini Allah kata dua-dua kota, fokus kota Sadum dulu, kedua-duanya di jalan yang jelas. Sampai sekarang korang boleh pergi tengok laut mati depan mata. Tak ada. Tak ada barrier, tak ada apa, besar depan mata kalian boleh tengok. Kota Sadum. Hari ini boleh tak kita pergi tengok Madian? Jawab. Boleh. Hari ini boleh pergi tengok Madian tak? Boleh. Boleh Tuan-tuan, hari ni kota Madian Nabi Syuaib tu, hari ni nama tempat tu apa? Oh. Israel. Israel. Bukan. Dia ada nama dia yang UNESCO apa tu. Oh, yang UNESCO tu cerita Nabi lain ke? Oh, bukan ini ke? Oh. Tuan, Madian. Ini cerita Nabi Syuaib. Zaman Nabi Lut, zaman Nabi Ibrahim. Soalan, Madian hari saya tengah bercakap ni. Nama tempat Madian tu nama tempat dia apa dia? Madian juga. Madian juga. Point dia kat sini tuan-tuan. Beza dengan Rasul-Rasul sebelum, tuan-tuan tengok. Kota Al-Ahqaf, Nabi Hud, musnah. Kota tersebut hari ni tak nama Al-Ahqaf dah. Nama dia Ur-Uba, dekat Yaman dan Oman. Ur-Uba. Point dia kat sini, kalau kita pergi tengok, ada lagi sisa-sisa peninggalan. Orang tinggalkah di situ? Orang tak tinggal. Di kota Al-Ahqaf Nabi Hud, orang tak tinggal dah. Di kota Al-Hijr, kaum Nabi Soleh, kaum Samud. Al-Hijr. Dekat mana? Dekat area Tabuk, dekat sempadan Jordan hari ni pun ada juga, kota Al-Hijr. Ada orang duduk tak? Tak ada orang duduk. Tempat musnah teruk, ada peninggalan. Tapi tuan-tuan, kota Madian, hari ni orang duduk tak? Orang duduk. Bukan setakat orang duduk. Pembangunan dia gah hari ni. Betul pasal apa tuan-tuan? Pasal apa Madian orang duduk sampai hari ni? Sisa-sisa peninggalan macam tak ada pun. Tak meniaga. Jawapan lain? Nabi Saleh balik semula situ. Nabi Soleh datang semula. Balik semula. Kat situ. Dan akhirnya membesar kat situ. Islam membesar kat situ. Demikianlah dengan Mekah. Mekah Allah musnahkan ke? Sebab Quraisy tak ikut Muhammad? Tak. Nabi Muhammad keluar. Kemudian Nabi Muhammad datang semula dan take over Mekah. Sebab tu Mekah masih ada sampai hari ni. Dan nama tempat tu apa? Nama tempat tu Mekah lah. Sampai sekarang nama tempat tu Mekah. Point dia kat sini adalah demikian bagaimana Allah menyelamatkan Madian dengan cara Allah mengeluarkan Nabi Syuaib, kemudian Nabi Syuaib masuk semula. Demikian Allah buat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada Madian, keluar pada Mekah, dan Nabi Muhammad masuk semula. Kerana baginda keluar dan masuk semulalah Madian dan juga Mekah masih ada sampai hari ini. Kedua-dua kota itu, kota Sadum dan juga Madian, sampai hari ini berada di jalan-jalan yang
jalan-jalan utama, jalan-jalan yang jelas. Wallahu alam. So tuan-tuan, ada soalan? Hari ni COVID, tak boleh travel. Amboi, Kak Ida sedih hati dengar. Alright tuan-tuan, tak ada soalan, maka kita move on. Kita buat sedikit pengumuman. Kelas kita untuk Nabi Syuaib habis hari ni. Tuan-tuan, lepas Nabi Syuaib, Nabi apa? Lepas Nabi Syuaib, Nabi apa? Okey, saya tukar soalan. Saya tukar soalan. Ayub apa? Saya tukar soalan. Tuan-tuan, ada 6 rasul yang kita panggil al-awwal minan rasul. Ada 6 rasul yang kita panggil rasul-rasul yang terawal. Bermula dengan Nabi Nuh. Susahlah. Nabi Nuh. Lepas Nabi Nuh. Nabi Nuh. Lepas Nabi Nuh, Nabi Hud. Lepas Nabi Hud, Nabi Saleh. Lepas Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Lepas Ibrahim, Nabi Lut. Lepas Nabi Lut. Saya tertinggal satu. Nabi Hud Ustaz. Okey. Ada 6 rasul yang kita panggil rasul yang terawal. Bermula dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Hud alaihi salam. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Lut alaihi salam. Dan hari ini Nabi Syuaib alaihi salam. 6 ni, antara 6 ni Nabi mana yang akhirnya menjadi Nabi utama yang Allah sebut dialah yang akan meneruskan legasi Islam ni? Antara 6 Nabi ni? Ibrahim. Salam. So Nabi Ibrahim dah bincang. Nabi Ibrahim dia tak main awal sangat berbanding Nabi yang awal ni. Dan dia juga tak akhir sangat. Cuma antara 3 Nabi terakhir yang hidup sezaman, Ibrahim, Lut dan juga Nabi Soleh hari ni, 3 Nabi yang hidup sezaman ni, Allah sebut waktu kita study Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim yang Allah pilih untuk jadi imam seluruh manusia, dan dia yang akan develop umat-umat yang akan datang untuk jadi imam-imam, pemimpin-pemimpin dalam agama ni. So tuan-tuan, selepas ini kita akan bincang jalur Nabi Ibrahim alaihissalam. So, siapa next untuk kita study? Nabi Ibrahim ada 2 anak. Ismail dengan Ishak. Minta maaf, Nabi Ismail kisahnya tak ada dalam Quran. Ya, Nabi Ismail kalau ada pun kisah dalam Quran, kisah kena sembelih tu. Itu sebenarnya adalah kisah Nabi Ibrahim. Kisah Ismail kalau ada pun kisah dia bina Kaabah. Yang tu pun kita dah bincang masa kita bincang bersama Ibrahim lepas. Dan beberapa tempat nama baginda hanya disebut. Kisah Nabi Ismail tidak ada dalam Quran. So dia tak ada siri Al-Quran bercerita Nabi Ismail. Nabi Ishak, anak Nabi Ishak, anak satu lagi, Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ishak pun tak ada dalam Quran. Cuma nama baginda disebut. Anak Nabi Ishak, cucu Nabi Ibrahim ialah Nabi Yaqub alaihissalam. Kisah Nabi Yaqub tidak ada dalam Quran melainkan hanya sewaktu dia mati, surah Al-Baqarah, dan juga kisah anak-anak dia sahaja. So tuan-tuan, lepas ni kita akan bercakap tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana Nabi Yusuf adalah anak kepada Nabi Allah Ibrahim, anak kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. So kisah Nabi Yaqub somehow nak bercerita tentang Nabi Yaqub kena cerita sekali dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf bin Yaqub. Nabi Yusuf alaihissalam kita akan buat 6 siri. 6 siri untuk menghabiskan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita mula pada 2 minggu depan, Khamis 9 September, kita bercakap tentang Yusuf al-Israel. Bercakap tentang bagaimana Yusuf lahir, latar belakang keluarga dia, dia mimpi, kemudian apa berakhirnya, efek mimpi dia pada peringkat yang awal. InsyaAllah 6 kelas kita bercakap tentang Nabi Yusuf alaihissalam next round. Kemudian tuan-tuan, kita esok pagi saya ingatkan kita ada tadabbur kontak bagi orang-orang yang baru tuan-tuan. Kak apa tadi? Kak Zanalis kot? Zanalis. Okey. Kak Zanalis baru, lepas tu Kak Norita tadi pun baru juga. 2 orang baru hari ni. Saya nak sebut bahawa siri malam ini adalah siri Al-Quran bercerita. Siri Al-Quran bercerita ni kita buat hari Khamis, minggu kedua dan minggu keempat. Hari ni adalah minggu keempat. Kemudian kita buat Khamis minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. So bulan depan, minggu kedua adalah 9 September. Kita mula Nabi Yusuf
alaihi salam. Percuma semua boleh join. Siapa yang bukan student akan ikut dekat Facebook. Siapa yang student saya akan ikut dekat Zoom. InsyaAllah. Kemudian esok pagi, by the way bukan esok pagi lah, setiap Isnin dan setiap Jumaat pagi. 8.30 sampai 8.50, 20 minit ya. Setiap Isnin dan setiap Jumaat pagi. Minggu pertama, hari pertama minggu tu dan juga hari terakhir minggu tu. Isnin dan Jumaat. Setiap pagi 8.30 sampai 8.50 kita ada buat tadabbur kontot. Setiap kali kita live tu kita akan buat siri-siri pendek. Yang ni hanya FB Live saja Kak. So esok pagi kita akan baca ayat yang tertera dekat skrin tuan-tuan. InsyaAllah 8.30 pagi esok jumpa saya dekat sana. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. So tuan-tuan, siapa-siapa nak infak dekat akaun bank yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum.